العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر ولا تعسر وكرم بخير القرآن. Sekian ayat kursi majlis bukan kuasa berfungsi di surah Al-Taqwa, bukan kuasa terjemah dan jihad. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang, kakak-kakak, adik-adik yang Allah Ta'ala sekalian, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih beri peluang kepada kita sampai pada hari ini untuk diberikan kesempatan masa kepada kita untuk beribadah dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi kitab saya baca ke apa? Saya tak baca ke apa? Saya kira satu hari ada seorang lelaki namanya Juha. Juha ni dikatakan dia hidup pada zaman Timur Tengah. Disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Juha ni dulu. Sebagai ulama mengatakan Juha ni Abu Nawas ataupun Abu Nuwas. Sebagai kata Juha ni juga Abu Nuwas, Abu Nuwas. Dari Juha dijemput pergi ceramah. Jadi bila sampai di tempat ceramah, dia pun tanya, tahu tak saya nak cakap apa ni? Semua kat jawab tak tahu. Dia kata, ayah dia kata cakap dengan orang tak tahu. Dia cakap. Lepas tu dia pun balik. Sampai dapat, lepas tu balik. Kali kedua orang kampung kata kita panggil sekali lagi Juha. Maka dipanggil sekali lagi datang pada majlis yang kedua. Maka dia tanya sekali lagi benda yang sama. Orang kampung dah pakat. Kalau dia tanya tahu ke tak tahu, jawab tahu semua. Jadi bila tanya, tahu tak saya nak cakap apa malam ni? Semua pakat kata tahu. Tahu dia kata tak payah cakap. Semua dah tahu. Dia kata, lepas tu dia balik. Semua dia lari. Sudah. Mai kali yang ketiga, dijemput sekali-kali yang ketiga. Maka orang kampung pun pakat, kita panggil dia juga kali yang ketiga. Tapi kita pakat-pakat. Setengah kata tahu, setengah kata tak tahu. Maka bila sampai dia pun tanya, tahu tak saya nak cakap apa ni? Sebagai kata tahu, ini kata tak tahu. Dia kata elok, dia kata yang tak tahu, tanya yang tahu. Yang tahu, dia kata tak boleh kita pun ilmu bagi tahu kepada yang tak tahu. Sampai dia sudah dia tak cakap. Jadi tahu tak saya nak cakap apa ni? Jadi mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masa tak panjang, dalam kurang daripada 30 minit, dalam 20 minit itu kita akan cakap akan malam. Saya pun nak minta maaf awal. Saya pun nak kena selepas habis ni, kita nak kena keluar. Sebab ada janji dengan orang pukul 10 malam di Ampak. Jadi tak apalah. Kalau dapat bersilaturahmi dengan orang di Pura Papua ni bersama pun, alhamdulillah. Allah Ta'ala sekalian, malam terakhir ini adalah malam yang sangat ditunggu oleh mereka dengan sepenuh kemampuan. Baginda Rasul SAW disebut dalam riwayat ahya lailahu, menghidupkan malamnya pada malam 10 malam terakhir, wasyadda mi'dharah, dan ikat kain Nabi SAW. Kinayah ikat kain ini maksudnya tidak menghampiri isteri. Dan ini beriktikaf di masjid selama 10 malam terakhir. Jadi maksud Nabi tidak mendekati isteri dengan niat untuk bersetubuh. Jadi ini pekerjaan Rasulullah dan para salafus saleh yang terdahulu. Para sahabat, malam 10 terakhir ini adalah malam yang untuk mereka gunakan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada di kalangan para sahabat Nabi SAW yang dalam bulan Ramadan ini dijadikan sebagai malam, setiap malam mereka adalah malam Al-Quran. Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dalam bulan Ramadan 31 malam Ramadan itu dihabiskan 30 juzuk Al-Quran dalam satu rakaat sebenarnya. Sayyidina Utsman 1 juzuk 30 juzuk satu rakaat. Boleh tidak tahu? Tapi sembahyang seorang lah.
Saya Osman bayang seorang-seorang, tak bayang dengan makmum lah, bayangkan makmum pakai tahlil baru mati habis 30 juzuk satu rakaat. Sayyidina Tamim Ad-Dari 2 rakaat 30 juzuk. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sehari semalam dalam bulan Ramadan, sehari semalam 2 kali khatam Quran. 2 kali khatam Quran dalam satu hari. 30 hari 60 kali khatam Quran. Malam terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bagi pula satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Allah Taala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada kisah di kalangan Bani Israel, ada di kalangan Bani Israel ini yang umurnya panjang. Nah, umur orang dahulu ni umurnya panjang-panjang. Jadi ada seorang di kalangan umat Nabi Musa alaihi salam yang dia ni berjuang jalan Allah Ta'ala selama 83 tahun. Atau berjuang saja, tak kira ibadah lain. Pakai baju perang selama 83 tahun, keluar berjihad jalan agama Allah. Maka Nabi SAW minta kepada Allah, ya Allah, kalaulah umat aku diberi kelebihan yang begini, maka turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr satu malam ini lebih baik daripada 83 tahun yang dah kita suruh buat. Sama kita dengan dia. Ini kelebihan umat Rasulullah SAW. Sekali saja buat satu malam semua. Bayangkan bahawa semua, kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ni kita bertemu dalam tahun ini, satu semayang kita semayang, kalau 2 rakaat kita semayang pada malam tersebut, seolah-olah kita telah semayang selama 83 tahun. Siapa nak pergi kita? Contoh sebelum ni, kalau kata kita Lailatul Qadr ni selama 10 kali. Contoh Muak 30 baru start nak main ke surau apa semua kali ke sedap sikit waktu tu start apa pakai rumah tu rubu semua pakai rumah mengajar. Dia rasa kena main mengaji ni. Dah main mengaji dia rasa seronok. Dah seronok mula tahun tersebut. Dia rasa 10 malam terakhir tu barulah ustaz-ustaz cerita kata, oh ada benda penting dalam 10 malam terakhir. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebelum tu tahu dah baca Quran. Cuma nak beramai tu bayang sikit. Bila mana tahu lebih lanjut lagi, tahu kelebihan tadi dan sebagainya, maka mula umur 30 tadi, dia setiap tahun 10 malam terakhir dia akan tumpuli duduk di masjid ataupun di surau sampai umur dah 40. Bayangkan kalau 10 tahun tadi, setiap tahun dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Sama ada sedar ataupun tak sedar. 10 tahun tadi dia bertemu. Kali dengan 80 tahun, tengok 10 kali 10 kali 80 berapa? 800. Kalau dia beribadah kepada Allah Ta'ala 800 tahun. 800 tahun Nabi kata a'mal ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ni antara 60 ke 70. Biasanya lebih daripada 70 subsidi. Sudah Allah Ta'ala dah bagi dah tu nak bagi. Kalau tak berubah juga dia berat tu. Kalau berubah alhamdulillah. Kalau penuh umur sampai 100 tahun tapi penuh dengan ibadah, alhamdulillah. Nah, lepas tu Nabi sebut ma baik a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 ke 70. Antara waktu tu. Ghalibnya begitu. Biasanya begitu. Tak sama dengan umat dulu. Umat Nabi Musa ada umur 500 tahun. Ada yang 500 tahun tu ibadah saja. Bukan umur 500. 500 itu dalam ibadah. Umur Nabi Nuh alaihi salam. Berapa umur Nabi Nuh? 1050 tahun. 950 tu umur dakwah. Dakwah dia saja 950. Mula diutus oleh Allah umur 40. 40 campur 950, 990. Lepas mana kapal Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi, duduk pula 60 tahun selepas tu. 990 campur dengan 60, 1050 tahun. 1050. Kalau kita dah temu 10 kali dengan Lailatul Qadr, seolah-olah umur kita nak sama dengan umur Nabi Allah Nuh AS. Itu kalau 10 kali, kalau 20 kali dia bertemu, tak kelebih daripada umur Nabi Nuh, 1600 tahun. Nah, ini kata rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi SAW.
Jadi mati Allah Ta'ala sekalian, semalam kita tengok, malam 23 malam kan. Pagi tadi nampak tenang. Ramai orang kata pagi tadi, ramai orang kata semalam Lailatul Qadar. Orang kata tak tentu lagi, sebab tak habis lagi Ramadan ni. Tapi janganlah bila kita habaq ni kata semalam dah Lailatul Qadar, habis lepas dah. Tak main dah. Jangan tak main pula. Sebab kita bukan pasti Allah sembunyikan 3 benda. 3 benda daripada makhluk Allah Ta'ala. Umat disembunyikan 3 benda. Yang pertama disembunyikan Lailatul Qadar. Yang kedua disembunyikan wali Allah Ta'ala. Yang ketiga disembunyikan redha Allah Ta'ala pada amal yang kita buat dan maksiat yang kita lakukan. Allah Ta'ala sembunyikan murka Allah Ta'ala dalam maksiat yang kita buat. Allah tak tunjuk Allah Ta'ala murka kepada kita kalau kita buat maksiat. Allah Ta'ala tak tunjuk juga Allah Ta'ala redha kalau kita buat taat kepada Allah Ta'ala. 3 benda ni Allah sembunyikan. Termasuk salah satunya Lailatul Qadar. Hadirin mati Allah, Nabi sebut dalam hadis, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan dosa dia yang terdahulu. Tapi nak kena putih juga kita. Kadang-kadang kita bangun Lailatul Qadar ni, adakah kerana Lailatul Qadar itu sendiri ataupun kerana Tuhan yang memiliki Lailatul Qadar? Ni kita nak tu pun nak kena putih juga. Tak apalah peringkat kita ni, awam-awam macam kita ni, tak apalah bangun kerana Lailatul Qadar dulu pun tak apa. Kemudian betul niat kita lepas tu sikit-sikit doa kepada Allah Ta'ala, moga Allah terima Lailatul Qadar kita tadi. Hakikat kita tetap harap dengan Allah. Tapi para wali Allah Ta'ala, mereka bangun bukan kerana Lailatul Qadar, bangun kerana Allah Ta'ala itu sendiri. Kerana cintakan Allah, kerana buat ibadah ni kerana Allah, tidak kerana benda lain. Bukan kerana ada kelebihan pada malam tersebut dan sebagainya, tapi kerana Allah Ta'ala itu sendiri. Kerana cinta. Sebab orang ni kalau buat kerana cinta, dia tak akan harap ganjaran. Betul? Isteri kita di rumah buat kerja dekat kita, basuh baju kita, setrika baju, apa semua kat situ. Ada tak dia minta ganjaran apa? Ada. Lambat. Dia tak minta apa-apa sebenarnya. Sebab benda tu tak wajib bagi dia. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah sekali disebut oleh Nabi SAW bila disyarahkan hadis oleh Al-Imam Al-Jurdani. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kemudian ada sekali disebut, "Wa khaliqin nas bikhuluqin hasan." Buat akhlak yang baik dengan manusia yang lain. Satu cerita diceritakan, ada seorang lelaki nak datang jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia jumpa Sayyidina Umar nak mengadu tentang isteri dia buat peletiak. Pek. Tension dia. Jadi bila si isteri dah peletiak macam tu, dia pun tension nak minta pandangan Sayyidina Umar. Apakah cadangan Sayyidina Umar bagi nak kena cerai kan? Dia nak bini dia, tak tahan dia. Masa dia pergi rumah Sayyidina Umar, tengok waktu tu isteri Sayyidina Umar pula tengah duduk popek-popek kat Sayyidina Umar. Dia kata sama ya. Saya nak mengadu tapi lebih kurang masalah. Dia kata tak boleh mengadu, saya kalau nak mengadu nampak perli. Jadi dia pun balik, patah balik. Sayyidina Umar sedar kata ada orang di depan rumah yang nak jumpa, nak mengadu suatu benda, tapi tak sempat nak bagi tahu benda tersebut. Sayyidina Umar arahkan orang untuk pergi cari. Panggil balik lagi. Panggil lagi tadi, datang semula. Sayyidina Umar tanya, "Wahai saudara, kenapa kamu balik? Tak sempat jumpa dengan aku?" Kata lelaki ni, "Wahai Amirul Mukminin, saya sebenarnya datang nak mengadu masalah. Tapi rupanya masalah kita sama kan?" "Apa masalah dia?" Kata, "Masalah dia, isteri saya buat peletiak. Popek. Jadi saya nak minta cadangan kepada Sayyidina Umar, sama ada perlu nak cerai atau tidak." Sayyidina Umar kata kepada dia, "Wahai saudaraku, saya nak tanya kepada kamu, siapa yang basuh baju kamu ketika mana kamu tidak ada di rumah? Kalau baju kamu kotor semua, siapa yang basuh? Isteri saya. Siapa yang masak makanan untuk kamu? Isteri saya. Siapa yang jaga anak-anak kamu ketika kamu keluar daripada rumah? Isteri. Siapa yang rumah kamu dijaga dengan elok ketika kamu tiada? Isteri." Baik, kata Sayyidina Umar, semua benda yang dibuat oleh isteri kamu tadi tidak wajib bagi isteri kamu itu.
Tapi dia buat tadi hanya kerana cintakan kamu. Takkanlah kerana dia beletak sikit kepada kamu, disebabkan kerja yang banyak dia buat tadi, kamu dah nak marah dan kemudian nak ceraikan dia. Mana hak kamu? Nampak saya nak marah je. Nampak kata diam saja. Kalau dia marah, dengar. Dengar balas. Api lawan api, dia jadi gunung berapi. Ha? Dia cuba api lawan, buat letak. Buat bekar. Ya. Bukan takut. Tak takut bini. Hormat. Nah. Orang bila kena marah bini, dia rasa tercabar. Kalau bini dia tak marah balik, bukan tercabar. Masalah kita hormat. Lain dengan takut bini ni lain. Ada orang takut bini. Tu hari ada dua orang, dua kelompok. Hak yang tukang hak cakap ni dia kata apa? Siapa yang takut bini di sebelah. Semua pakai di sebelah. Semua takut bini. Tinggal seorang yang tak keluar. Berani dia. Duduk tengah-tengah. Betul. Kawan ni tanya, "Oh, hebat ni. Tak takut bini?" Tak. Tapi bini saya pesan jangan pi ke mana-mana. Dia lagi teruk. Dia lagi teruk pada apa lagi pi tu. Ni macam-macam. Jadi hati mati Allah Ta'ala. Isteri buat tadi kerana apa tu? Kerana cinta. Kerana cinta yang dia buat pada suami dia tadi, segala benda tadi ni. Bukan wajib bagi dia. Ni bapak semua, ibu-ibu di atas. Sebenarnya tak wajib masak lah. Sungguh ni. Ini bukan saya tipu. Ini dalam mazhab Syafi'i sebut. Isteri tak wajib masak, tak wajib basuh baju, tak wajib kemah rumah. Tu bukan kerja bini. Habis tu kerja sama. Kerja sama. Bukan kerja dia tu. Kerja dia bila kita bayar mahar untuk isteri kita tadi, untuk bersama dengan suami, untuk melayan suami dia. Sebab tu kata ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau isteri ini biasanya ketika mana sebelum kahwin, dia ada bibi kat rumah dia, maka suami kena cari bibi untuk isteri. Kena cari. Kecuali isteri tu kata tak apalah kan, berjaduh bibi ya saya bila pula nak buat macam nak dapat pahala juga saya pun, barulah tak payah cari. Tapi kalau bini tak kata apa, tanya nak akan bibi, ya, cari lah. Kena cari. Sebab kadang-kadang ada benda yang tak boleh buat. Ada perempuan yang dia tak biasa buat benda tu. Hanya dalam mazhab Syafi'i kena buat itu. Kita kena mengaji, kena pergi reti hukum hakam agama Allah Ta'ala. Nampak tak? Tu kadang-kadang kita tu ingat bila balik rumah bini tak jamu ayat, derhaka. Apa derhaka? Derhaka apa? Bukan wajib bagi dia, tapi dia main jamu ayat kat kita kerana sayang kat kita. Nampak tak? Kenapa saya cerita yang ni? Tiba-tiba habis cerita belah laki bini pula. Nak cerita lain dah turun badan. Masuk belah laki bini pula. Nak abang kata apa? Orang yang buat kerana cinta ni, dia tak minta balasan. Macam tu juga kita ni buat malam Lailatul Qadar, kita baru masuk balik tajuk. Kita buat kerana apa? Kerana cinta dengan Lailatul Qadar tadi, kerana cinta dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, ataupun hanya semata-mata kita buat ni kerana paksaan, kerana taat. Dia beza di antara ittiba' dengan ta'ah. Ittiba' ni mengikut. Ta'at ini kadang-kadang dibuat kerana takut. Takutkan ancaman, takut masuk neraka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, dan Nabi sebut dalam hadis. Dalam hadis kata, dalam bulan Ramadan, la yarfus, wa la yafsuq, wa la yajhal. Nah, jangan cakap benda tak elok, jangan buat sekian-sekian. Nah, jangan buat benda orang macam orang bodoh. La yajhal ni macam jangan buat perangai macam orang bodoh. Wala yafsuq, jangan buat perangai orang fasik. Itu larangan daripada Nabi SAW. Kita tinggal larangan tadi, adakah kerana takut ataupun kerana kita nak mengikut pada arahan Nabi SAW? Ada sahabat ni, tanda contoh orang-orang yang mengikut pada Nabi SAW. Lah, saya contoh Nabi. Habis jam. Ya, keluar Ramadan ni saya tak pernah. Wah, tak apa sebab apa? Sebab 10 minit tu mukadimah. Dia nak ceramah tak boleh, kena bagi point kan? Tapi dia bagi point, takkan nak buat macam nota. Pertama. Yang kedua kena buat yang ketiga tu bukan ceramah, itu baca nota. Jadi tak apalah, insya-Allah kalau kita ada peluang masa kita tunggu lagi lepas insya-Allah. Jadi dia mati Allah Taala sekalian, ada di kalangan sahabat yang mana mereka ni sangat mencintai Nabi, mengikut Nabi dengan apa yang Nabi buat. Sayyidina Anas bin Malik yatatabba' ad-dubba, mencari labu dalam qas'ah, dalam bekas makanan, hanya kerana dia melihat Rasulullah sebelum tu makan dubba. Dubba ni adalah labu. Nabi suka makan labu. Kata Sayyidina Anas, selepas aku tengok Nabi suka makan labu, maka hari itu aku terus suka labu.
Bukan suka lagu disebabkan Nabi suka lagu. Sayyidina Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, bila mana disebut berkenaan dengan hinna, memakai inai warna merah di kepala, Sayyidina Aisyah kata, aku tidak suka warna tersebut. Kenapa tak suka? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibi la yuhibbu hadha. Kata, karena kekasihku tidak suka benda tersebut, maka aku tidak suka. Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bawa kepada Nabi makanan thawm. Thawm ni apa dia? Bawang putih. Bila bawa kepada Nabi, dia kata, Rasulullah suka nak makan benda ni. Nabi kata, ana la uhibbu hadha. Aku tidak suka makan benda ni. Aharamun huwa? Haramkah makan buah bawang putih ni? Nabi kata, la. Walakin la uhibbu. Hampir aku tak suka. Maka kata Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, sebabkan kamu tidak suka, aku pun tidak suka. Kerana mengikut dengan Rasulullah SAW. Jadi kita ni Lailatul Qadar ni, kita buat ibadah ni kerana nak ikut Nabi ke, ataupun kerana ada benda lain, kerana kita rasa rugi pula. Ramai orang pakai domai sini, kita pun pakai mai lah. Kita mai tarawih ramai-ramai ni kerana orang pakai mai tarawih ke, ataupun kerana kita nak cintakan tarawih tersebut. Sebab apa? Sebab mai tarawih 30 hari. Muwafadhah mai tarawih pada 30 hari ni, insya-Allah selepas 30 hari ni dia dah mai dalam perasaan hati dia, surah tak boleh tinggal. Abang betul ikut. Ni dah tarawih mai, isyak tak mai. Isyak mai kat rumah, tarawih mai kat surah. Balik ni. Patutnya isyak mai jemaah kat sini. Dah isyak mai kat rumah. Lainlah kalau isteri ada kat rumah, isteri tak boleh nak mai, anak kecil sebagainya. Isteri kata, abang jangan duk pergi lagi, kita mai yang dua lah. Isyak kat rumah. Tak apa. Mai isyak dengan isteri kat rumah. Dia mai sini, nanti tengok isyak tu semayang lagi. Boleh ulang balik semayang. Yang ada balik semayang. Tapi syarat dia panjang lah. Tu buka lagi tak nikah lagi. Nampak? Semua cerita dekat-dekat itu boleh keluar. Cerita tak habis ni. Saya rasa tak pernah puas malam. Tapi tak apa, InsyaAllah kita temu lagi pada masa akan datang. Cuma yang penting bapak semua, tumpulah. Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fi 10 al-awakhir min Ramadan. Tumpu sungguh-sungguh, carilah malam Lailatul Qadri ini dalam 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Kata Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar berlaku pada malam 21 dan 23. Imam Syafi'i punya pandangan begitu. Kata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, antara satu pandangan dia, kalau Ramadan pada tahun tersebut 17 Ramadan bersamaan dengan hari Jumaat, maka diharapkan itu adalah malam Lailatul Qadar. Baru ni 17 Ramadan jatuh hari Jumaat. Allah, lepas banyak ni. 17 tu lepas. 21 baru ni pun tak apa nak bangun mana. 23 malam pun tinok saja. Ni bila nak bangun ni. Ada ulama kata 27, malam 27. Berdasarkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr disebut dalam surah Al-Qadr tadi banyak 3 kali. Lam, ya, lam, ta. Lam, Lailatul Qadr dia sebut 3 kali. 3 kali huruf Lailatul Qadr ada 9. Dia lam, ya, lam, ta. Lailah. Alif, lam, qaf, dal, ra. 9. 9 kali 3 27. Ada orang kata, ada ulama sebut 27, malam ke-27. Satu lagi ulama sebut antara mulahid tafsir ataupun dipanggil faedah dalam tafsir. Kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr, tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Perkataan hiya itu kembali pada lailatul qadr. Dan perkataan hiya itu kata ulama berada pada kalimah yang ke-27 dalam surah Al-Qadr. Dan jadi sama macam banyaknya surah, banyaknya bulan Ramadan, dan hiya itu berada pada ayat yang ke-27. Jadi kata ulama tafsir, sebahagian mengatakan ini adalah sebagai tanda-tanda yang Allah Ta'ala tunjukkan seolah-olah Lailatul Qadr ini berlaku pada malam 27. Tapi janganlah tunggu 27 saja. 25 tinggal, 26 pun tak pergi mayak. Malam mai 27, mai subuh. Tengok-tengok Lailatul Qadar, no, malam yang ke-29, malam kita pergi nak cari baju raya. Nak tahu. Jadi itu kata kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ganjaran dapat menunaikan ibadah pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan saya rasa setakat itu dulu bapak semua. Moga kita dapat bertemu lagi selepas ini. Saya minta maaf sungguh-sungguh sebab saya nak minta izin dah. Boleh tak?
Ustaz ni alasan ni rasanya ramai dah ustaz pakai mai semua kata nak balik ada urusan lah semua. Tapi saya sungguh beri. Jadi saya nak kena minta izin dulu. InsyaAllah kita dapat bertemu lagi lepas ni kalau diizinkan, dan kalau orang surau taqwa berkenan lah nak panggil lain. Lepas insyaAllah. Kalau kata ada masa, saya pun akan balik ke Mesir bulan 12 nanti insyaAllah. Lambat lagi ada 5 bulan lagi. Malam ni pun tak ada nak cerita pasal Mesir semua sekali. Ada masa kita akan sembang lagi, dan kita akan bicara dengan lebih banyak lebar. Wallahu ta'ala a'lam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.